Baiklah. Webinar percuma ini ditajakan oleh GDMFX dan topik pada hari ini adalah ulasan fundamental iaitu fundamental review. Hari ini 17 Januari 2013. Kita bermula pada pukul 8 malam dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Pembentang anda adalah saya Azfar dan saya akan berbahasakan dalam bahasa Malaysia. Mari kita mulakan perbincangan pada hari ini. Kita lihat apa tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan. Baiklah, tajuk pertama yang kita akan bincangkan adalah bagaimana untuk melabur forex berdasarkan berita, news dan maklumat akhbar ekonomi. Economic figure release. Dan yang kedua kita akan bincangkan bagaimana untuk berdagang atau melabur forex menggunakan analisis fundamental. Webinar percuma ini ditajas oleh GDMFX. Topik pada hari ini ulasan fundamental review. Hari ini 17 hari bulan, 8 malam hingga 9 malam. Pembentang saya Azba dan berbahasa dalam bahasa Malaysia. Tajuk pada hari ini ada dua tajuk utama, iaitu bagaimana untuk melabur forex berdasarkan berita. Dan yang kedua, kita bincangkan bagaimana untuk berdagang melabur menggunakan fundamental analysis. Yuk. Hello. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk pertama, bagaimana untuk melabur forex berdasarkan berita, news dan maklumat akhbar ekonomi, economic figure release. Bagi pergerakan pasaran forex, data ekonomi sering menjadi satu pemangkin ke atas pergerakan atau perubahan harga mata wang dalam skala masa yang singkat. Bukan sahaja berita ekonomi Amerika Syarikat atau US yang boleh mempengaruhi perubahan terhadap pasaran, bahkan terdapat juga berita-berita dari seluruh dunia yang lain.
broker menawarkan sekurang-kurangnya 8 mata wang yang didagangkan. Broker akan sentiasa ada beberapa jenis data ekonomi yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Satu peraturan umum berkenaan broker-broker ini adalah bahawa tidak kurang daripada 7 penyiaran berita atau data ekonomi yang dikeluarkan oleh 8 mata wang utama berada di pasaran setiap hari. Broker ini akan memberikan kemudahan kepada pelabur yang berdagang berdasarkan pengeluaran berita. Dengan ini, pedagang akan berpeluang untuk menganalisis bagaimana keadaan pasaran akan bertindak balas. Selanjutnya, kita akan bincangkan tentang bilakah berita penting ini akan dikeluarkan, apakah jenis berita yang paling relevan kepada pelaburan, dan bagaimana pedagang boleh mengaplikasikannya kepada strategi yang digunakan. Nampaknya ada sedikit kesilapan teknikal di sini. Baiklah. 8 mata wang utama yang diperdagangkan yang selalunya menjadi favorites kepada para pedagang adalah dolar Amerika Syarikat, euro Eropah, British Pound, yen Jepun, franc Switzerland, dolar Kanada, Australian dollar dan juga dolar New Zealand. Pasangan mata wang utama yang didagangkan dan diniagakan adalah Euro USD, US Japan, Audi USD, GBP JPY, Euro CHF dan CHF JPY. Kita akan banyak berbincang terhadap pasangan-pasangan mata wang ini. Seterusnya,
kita akan bincangkan bilakah dan apakah berita ekonomi yang akan dikeluarkan. Ia semua bergantung kepada zon skala masa anda. Berita ekonomi yang penting dikeluarkan pada masa-masa berbeza sepanjang hari. Kita akan lihat senarai negara-negara utama yang mempunyai kesan ke atas pasaran forex. Ia berdasarkan skala masa barat, Eastern Standard Time. Kita ambil masa EST sebagai rujukan. Berikut adalah jadual senarai-senarai negara utama terhadap pasaran forex. Di sini ada jadual di mana anda boleh lihat Amerika Syarikat buka pukul berapa, Jepun buka pukul berapa, Kanada, British, Itali, Jerman, Perancis. Itali, Jerman, Perancis mewakili Euro, Switzerland, New Zealand dan Australia. Masa-masa ini adalah penting bagi setiap pasangan mata wang yang kita perdagangkan. Apabila anda melabur berdasarkan pemberitaan, adalah sangat penting untuk mengetahui di mana kalender ekonomi yang sahih boleh diperolehi, bilakah berita yang ditetapkan akan dikeluarkan kepada orang ramai, dan mengetahui bagaimana data ini akan memberikan impak yang besar ke atas pasaran forex. Jadual yang kita bincangkan tadi adalah menunjukkan satu pembukaan bukan kepada forex, ia pembukaan kepada ekonomi
ekonomi dan pemberitaan untuk setiap-setiap negara yang kita ceritakan sebentar tadi. So, di sini 3 perkara penting yang kita harus tekankan, iaitu di mana kita boleh cari satu kalender ekonomi, bila masa satu berita itu keluar, dan kita kena tahu apakah kesannya dan impactnya terhadap pasaran forex. Adakah ia low impact, medium impact ataupun high impact. Segala kepentingan berita yang kita boleh lihat di dalam mana-mana pengeluar berita di online. Kepentingan berita ekonomi amat mempengaruhi pasaran. Kita akan susunnya mengikut urutan seperti berikut. Yang pertama, yang paling penting adalah pengeluaran kadar faedah, interest rate decision, di mana sekiranya sesebuah negara memberikan satu announcement ataupun mengeluarkan berita tentang kadar faedah, maka dengan itu satu pergerakan besar kemungkinan akan berlaku. Yang kedua, yang sangat mempengaruhi pasaran adalah jualan runcit, retail sales. Kerana jualan runcit akan mempengaruhi satu pergerakan ekonomi, sama ada kukuh ataupun tidak kukuh terhadap pasaran. Sekiranya jualan runcit bagi negara US adalah sangat kukuh dan menguntungkan, bermakna lebih ramai investor, pelabur akan memasuki negara tersebut, dan dengan itu ia mempengaruhi satu pengukuhan terhadap pasaran stock market dan mungkin dia akan sekali mengukuhkan pasaran forex terhadap mata wang mereka. Yang ketiga, inflasi. Sekiranya sesebuah negara mengalami satu kadar inflasi yang tinggi dan bermasalah, maka satu masalah juga kepada currency tersebut. Yang keempat, kadar pengangguran. Kelima, pengeluaran perindustrian. Keenam, kaji selidik sentimen perniagaan. Ketujuh, kaji selidik keyakinan pengguna. Kelapan, imbangan perdagangan. Dan akhir sekali, kaji selidik sektor penghilangan. Dengan itu, sekiranya anda mengetahui kesemua urutan-urutan yang diberikan ini, sekiranya terdapat 2 atau 3 berita high impact yang keluar dalam satu masa, anda boleh jangkakan pergerakan pasaran dan terus mengikuti trend yang akan juga mengikuti news-news yang keluar seperti ini. Baiklah, kita teruskan. Dagangan berita kepincangan berarah atau kepincangan tidak berarah. Ini adalah satu tajuk yang seringkali related ataupun berhubung kait dengan sesuatu berita atau akhbar ekonomi. Satu kepincangan atau directional bias atau satu kepincangan tidak berarah, iaitu non-directional bias, sangat mempengaruhi pelabur-pelabur dan kemasukan investor-investor besar di dalam pasaran. Dengan itu, sesiapa yang mengetahui dan mahir dalam perdagangan berita kepincangan arah atau kepincangan tidak berarah ini, berkemungkinan besar akan mendapat untung besar sekiranya mereka betul-betul mahir dan mengamalkan teknik-teknik perdagangan fundamental. Secara ringkasnya, terdapat 2 cara utama untuk pelaburan berdasarkan berita, iaitu seperti yang kita ceritakan tadi. Cara untuk melabur berdasarkan berita, kita harus melihat kepada kepincangan berarah atau kepincangan tidak berarah.
Apa itu kepincangan berarah? Kepincangan berarah adalah contohnya seperti ini. Sekiranya seseorang pelabur menjangka harga mata wang, bergerak berhubung kait atau mengikuti keadaan atau isu yang dikeluarkan oleh satu berita ekonomi tertentu, maka sebelum mula berdagang, kita haruslah mengetahui apa yang akan berlaku dan kesan-kesan mengenai laporan berita yang bakal mencetuskan pergerakan pasaran. Seseorang pelabur itu atau sebuah firma itu akan menganalisis untuk menjangkakan pembebasan statistik, seringkali menjangkau skala masa sehingga beberapa hari atau minggu terlebih dahulu. Nombor yang firma-firma ini jangkakan terhadap satu news atau satu berita di dalam pasaran adalah dipanggil satu keadaan konsensus, di mana apabila berita akhir dibebaskan atau disiarkan, data nombor yang diberi dipanggil keadaan sebenar ataupun actual. Seperti di dalam gambar ini, kita boleh lihat tarikh di sebelah kiri. Di sini kelihatan bendera negara yang dipengaruhi oleh berita tersebut. Di tengah-tengah ini, apakah berita yang akan dikeluarkan? Di sebelah tepi sedikit, kita akan lihat kesan atau impactnya terhadap pasaran forex. Sama ada low impact, medium impact atau high impact. Tiga kolom yang terakhir ini merupakan kolom utama yang perlu kita lihat, iaitu kolom pertama adalah previous result, iaitu keputusan pada kali terakhir sebelumnya. Kolom kedua menunjukkan konsensus ataupun dipanggil sebagai prediction ataupun ramalan. Dan yang terakhir sekali di bahagian hujung ini menunjukkan satu result, actual result, di mana satu keputusan akhir telah dibuat dan dikeluarkan dan disiarkan terhadap pasaran. Mari kita lihat satu contoh. Contoh yang melibatkan kadar pengangguran di Amerika Syarikat. Dalam contoh ini, pembebasan kadar pengangguran akan datang mempunyai konsensus sebanyak 8%, berbanding dengan bulan sebelumnya sebanyak 7,5%.
Kita tahu bahawa ini menunjukkan keadaan ekonomi yang lemah bagi Amerika Syarikat dan disebabkan itu, dolar akan susut atau jatuh nilai. Majoriti pelabur pasaran forex akan memasuki pasaran mengikut nilai jangkaan bahawa dolar akan susut nilai. Mereka tidak menunggu sehingga hasil sebenar dilepaskan. Dengan ini, kita boleh lihat satu pergerakan market akan bergerak ketika sebelum keluarnya berita tersebut. Dengan itu, ia adalah sangat penting sekiranya kita ingin melihat satu berita dan prediction terhadap berita tersebut. Adalah satu kebiasaan untuk mengenal pasti bila satu keputusan nilai sebenar akan disiarkan atau dilaporkan. Walaupun nilainya adalah lebih baik dari konsensus, pasaran tidak akan beralih dalam apa-apa cara seperti mana yang kita telah jangkakan. Kerana semua pelabur-pelabur besar telah membuat langkah mereka terlebih dahulu atau lebih awal. Mereka telah lebih dahulu melaraskan kedudukan mereka sebelum berita ekonomi dikeluarkan. Baiklah, tadi kita bincangkan tentang satu kepincangan berarah. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang kepincangan tidak berarah. Pendekatan yang lebih biasa digunakan terhadap aliran berita dagangan adalah kepincangan tidak berarah. Dengan ini, anda tidak mempunyai apa-apa kepincangan atau berat sebelah mengenai sama ada harga akan naik atau jatuh. Berita besar yang akan menyebabkan perubahan besar dalam harga. Pelabur besar dalam pasaran telah menyelaraskan kedudukan mereka berdasarkan kepada konsensus penganalisis. Apabila bilangan sebenar dikeluarkan kepada orang awam, ia adalah dalam arah yang bertentangan daripada yang dijangkakan. Bayangkan bahawa kadar pengangguran sebenar sebentar tadi, yang kita bincangkan contoh tadi, telah jatuh dan ia sebaliknya menunjukkan kekuatan untuk dolar. Anda akan melihat perhimpunan besar pasaran pada platform trading anda kerana pemain besar tidak menjangkakan keadaan ini berlaku.
Seterusnya kita akan bincangkan bagaimana untuk berdagang atau melabur forex menggunakan analisis fundamental yang kita bincangkan sebentar tadi. Analisis fundamental membolehkan seseorang pelabur untuk cuba menjangkakan pergerakan harga forex untuk masa akan datang. Kita menggunakan teknik mengkaji faktor-faktor makroekonomi dan indikasi yang dikeluarkan seperti indikasi ekonomi yang dikeluarkan pada masa yang berlainan sepanjang tahun kewangan boleh mempunyai impak yang besar ke atas harga pasaran. Dan ia juga memberi satu impak yang besar terhadap bekalan dan permintaan pasangan mata wang tertentu. Jenis analisis ini terutamanya digunakan untuk pelaburan jangka panjang atau pertengahan dan tidak semestinya memenuhi keperluan pelabur harian ataupun day trader, ataupun ia tidak semestinya mempengaruhi seorang scalper sekiranya ingin memasuki pasaran. Tetapi, adalah penting juga untuk sentiasa menggunakan semua atau pelbagai jenis analisis sebanyak mungkin agar dengan berbuat demikian, anda akan mengurangkan kadar risiko anda dan mendidik diri anda sebagai seorang pelabur atau pedagang yang profesional. Terdapat beberapa indikasi ekonomi utama yang dikeluarkan setiap tahun oleh negara-negara individu. Gunakan statistik ini apabila merangka jangkaan pergerakan ke atas harga mata wang akan datang. Analisa ini termasuklah KDNK iaitu GDP, Gross Domestic Product, kadar pengangguran, jualan runcit, kadar faedah, dasar kewangan, dan banyak lagi. Setiap indikasi mempunyai peranan dan kesan tersendiri yang akan mencorak pergerakan ke atas portfolio pelaburan anda. Adalah penting untuk memahami bagaimana setiap indikasi ini boleh mempengaruhi urus niaga anda. Seperti yang saya katakan pada permulaan tadi, kadar faedah adalah satu indikasi yang sangat mempengaruhi pasaran terhadap sesebuah negara, ekonomi sebuah negara. Majoriti pelabur juga percaya bahawa dunia pelaburan forex ini dipengaruhi oleh kadar faedah. Ia adalah benar dan ia adalah benar untuk menentukan nilai pasangan mata wang akan datang. Kadar ini dikawal oleh setiap negara dengan kehadiran bank pusat yang menentukan kadar pinjaman harian ataupun overnight lending rate ke atas bank komersial di seluruh negara. Kadar faedah biasanya digunakan untuk mengawal inflasi. Kita bincangkan serba sedikit tentang inflasi. Inflasi menyebabkan kenaikan harga bagi setiap tahun ke atas satu keluaran produk, bahan-bahan, perkhidmatan dan lain-lain. Peningkatan yang stabil dalam inflasi akan menjangkakan keadaan ekonomi yang semakin meningkat. Kadar inflasi yang terlalu tinggi boleh menjadi berbahaya kepada sebuah ekonomi. Bank-bank pusat memberi perhatian dan mengambil langkah berjaga-jaga terhadap tahap inflasi. Kerana sekiranya satu inflasi itu meningkat seperti yang kita bincangkan tadi, boleh menjadi berbahaya kerana kemampuan ataupun purchasing power, kemampuan untuk membeli kepada rakyat-rakyat sesebuah negara itu akan menjadi sesuatu yang sangat sukar untuk mereka membeli sesuatu benda seperti membeli makanan di pasaran atau menggunakan perkhidmatan
seperti mata awam, naik bas, tren. Inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan harga-harga perbelanjaan mereka meningkat. Dengan itu, kadar sesebuah ekonomi akan menjadi terganggu. Dengan itu, bank-bank pusat akan memberi perhatian dan mengambil langkah berjaga-jaga terhadap inflasi tersebut. Begitu juga dengan kerajaan ataupun parti-parti politik bagi setiap negara tertentu. Mereka akan menjaga bank-bank pusat mereka sama ada dengan cara Amerika Syarikat dengan meminta bantuan IMF, International Monetary Fund ataupun Federal Reserve. Segala pengumuman atau apa-apa yang dikatakan oleh, yang dikeluarkan, yang di-announce oleh Federal Reserve adalah sangat penting kepada pasaran forex. Sekiranya tahap inflasi bagi sesebuah negara meningkat tinggi, negara itu biasanya akan meningkatkan kadar faedahnya. Tujuan untuk meningkatkan kadar faedah adalah untuk menggalakkan pengguna dan peniaga untuk kurang meminjam wang dan menggalakkan mereka untuk menyimpan wang mereka ke dalam bank. Ia akan memperlahankan kadar pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, tetapi mereka akan mengharap agar kadar inflasi turut diperlahankan atau mengurang. Kadar faedah memainkan peranan penting dalam pasaran forex dalam memudahkan pelabur untuk mengesan dan menganalisa petunjuk aliran modal ataupun global capital, kadar kemasukan dan pengeluaran dari negara tertentu. GDP boleh kelihatan, boleh berubah sekiranya kadar faedah sesuatu negara itu berubah. Dan juga begitu juga dengan kadar inflasi yang kita bincangkan sebentar tadi. Ia boleh mempengaruhi keputusan seseorang pelabur atau pedagang untuk melabur di sesebuah negara seperti berhijrah keluar ke tempat lain atau negara lain dengan wang mereka sekali. Sekiranya satu tahap faedah tinggi di sesuatu negara, kebanyakan pelabur akan datang di situ untuk meletakkan wang mereka, dan sekiranya sesebuah negara memberikan kadar faedah yang sangat rendah, seseorang pelabur akan berhijrah ke negara tersebut untuk meminjam wang daripada negara itu. Dengan itu, satu pergerakan besar telah berlaku. Keadaan ini juga mempengaruhi kadar permintaan serta penawaran ke atas sesebuah mata wang. Sebagai pulangannya, ia boleh memberi kesan kepada nilai sesuatu pasangan mata wang tertentu. Seperti yang kita tekankan dari tadi, ia adalah penting untuk memahami di mana jangkaan kadar faedah itu akan pergi. Sama ada ia akan mengikuti kadar faedah sebenar ataupun melawan kadar faedah tersebut. Seperti yang kita bincangkan pada minggu lepas, behavior ataupun tingkah laku sesebuah negara, sesebuah kerajaan yang akan mengeluarkan kadar faedah adalah dipengaruhi oleh dua faktor, dovish ataupun hawkish. Dovish adalah satu keadaan di mana kerajaan akan menjadi lebih agresif untuk menukarkan kadar faedah mereka sama ada lebih tinggi atau lebih rendah. Manakala hawkish adalah kurang agresif. Baiklah, kita teruskan. Pelabur yang berjaya sering melaksanakan analisis fundamental dan tahu bahawa kadar faedah ini cenderung untuk beralih selaras dengan dasar-dasar kewangan.
ataupun monetary policy. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang berita pasaran, market news dan data. Di samping kadar faedah, terdapat banyak lagi indikasi ekonomi lain yang boleh memberikan kesan terhadap harga. Pelabur yang berjaya tidak terus dilahirkan dengan kemahiran perdagangan mereka. Pelabur yang berjaya akan beransur maju dari semasa ke semasa dengan membanyakkan latihan dan juga pengalaman. Pelabur yang pengalaman ini lebih tahu di mana dan dari mana untuk mendapatkan berita pasaran, market news yang terbaik. Serta mereka akan lebih tahu bila masa yang sesuai untuk mencarinya dan bila masa sesuai untuk berdagang dengan menggunakannya. Di sini saya memberikan sedikit link di mana kita boleh melihat satu pengeluaran economic calendar sebagai indikasi kita sekiranya kita ingin melihat sesebuah berita itu. Secara online, terdapat beberapa nama besar dalam industri ini sering memberikan info semasa terkini, tepat dan pada setiap hari indikasi ekonomi untuk sepanjang tahun. Pilihlah yang mana satu yang terbaik dan sesuai untuk anda, jadikan ia sebagai rujukan. Yang pertama, tempat yang saya akan recommend atau saya berikan sebagai satu tempat yang boleh menjadi sahih, iaitu The Wall Street Journal, laman web Wall Street Journal. Begitu juga dengan laman web Bloomberg. Dan untuk lebih global, saya akan recommend kepada anda marketwatch.com. Kerana di dalam marketwatch.com, anda boleh lihat macam-macam berita berkenaan pasaran forex dan juga stock market. Dan di situ anda akan boleh membaca artikel, begitu juga dengan prediction yang mereka berikan kepada pelabur-pelabur. Itu 3 website yang saya berikan tadi. Harap anda boleh layarinya. Seterusnya kita akan bincangkan tentang apakah maklumat terkini, apakah itu real-time feed. Terdapat banyak rangkaian TV berkaitan tentang isu kewangan yang disediakan selama 24 jam. Mereka memberikan kemudahan untuk mengakses isu dan data pasaran sepanjang masa. Ia adalah untuk memastikan agar anda tidak akan terlepas kepada statistik ekonomi yang penting dalam pelaburan, sama ada boleh memberikan peluang anda untuk untung besar ataupun rugi besar. Pelbagai platform dagangan yang menawarkan pemberian maklumat terkini ini ada secara online. Ia boleh didapati daripada beberapa penyiaran yang ternama dalam industri pemberitaan seperti CNN, BBC, CNBC, Fox Business dan banyak lagi. Satu bahagian yang penting yang perlu kita ketahui adalah kalender ekonomi. Dalam satu kalender ekonomi, kita boleh merancang atau membuat satu plan tentang masa hadapan terhadap strategi perdagangan kita.
Apabila mengetahui dan dengan tepat bilakah masa semua data atau statistik penting akan disiarkan, anda boleh bersedia sebaik mungkin. Kalender ekonomi yang baik dan sistematik membolehkan anda untuk melihat data pada skala bulanan dan tahunan yang berbeza. Ia memaparkan peristiwa spesifik kepada mata wang tertentu sekiranya anda perlu melihat ke atas sesebuah mata wang sahaja. Anda boleh memilih skala masa dalam zon waktu tempatan anda dan anda boleh settingkan kepada masa waktu Malaysia. Dalam usaha untuk menjadi seorang pelabur yang berjaya, ia adalah penting untuk sentiasa peka terhadap indikasi ekonomi yang sangat mempengaruhi pasaran. Seringkali ia akan menjadi pemangkin kepada nilai pergerakan harga dan jumlah pasaran, market volume yang sangat besar. Dengan itu, kami mengesyorkan supaya anda menggunakan bukan sahaja analisis fundamental, tetapi juga harus ambil perhatian terhadap kepentingan analisis teknikal. Forex bukan sesuatu benda yang sukar dan Forex juga bukan sesuatu benda yang mudah. Maka dengan itu, perdagangan secara fundamental sepenuhnya tidak menjadi sangat sukar. Walaupun ia memberikan kita gambaran yang jelas mengenai kekukuhan umum terhadap ekonomi sebuah negara, ia tidak dapat menjangkakan jangkaan pergerakan turun naik pasaran dalam jangka masa pendek. Maka dengan itu, sekiranya kita mampu menggabungkan antara fundamental analysis dan technical analysis, kita akan berjaya untuk menjadi seorang pedagang yang konsisten, yang profitnya konsisten. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda pada hari ini. Saya mengucapkan semoga anda semua berjaya di dalam pelaburan Forex.